Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke live FB Amti Solution. Nama saya Daniel. Okey, pada tajuk hari ini, kita akan borak mengenai apa itu CSS. Okey, sebelum kita memulakan tajuk pada hari ini, uh, kita akan borak-borak dululah untuk tunggu viewer kita naik sikit. Okey, korang hari ini apa khabar? Okey, hai semua. Selamat datang. Okey, jangan lupa like and share guys. Okay, semada Alhamdulillah sihat. Baik saja. Okey. Adlin Fadlina, dia sihat. Alhamdulillah saya sihat. Farah Syuhada, dia sihat. Alhamdulillah saya sihat. Okey, sebelum kita start, korang tahu tak CSS tu apa? Encik Nabil Adwa tak tahu. Okey, kejap lagi kita bincangkan. Okey. Cik Farah Syuhada tak tahu. Tak tahu apa itu CSS. Cik Adlin Fadlina. Okey, saya explain sikit lah. CSS ni antara part yang saya suka sebab dia macam designkan website kita lah. Okay, saya rasa kita dah boleh start untuk topik hari ni. Okay, macam saya cakap tadi, CSS ni, okay, maksud CSS ni ialah cascading style sheet atau dikenali sebagai CSS lah. Okay, CSS ni dia macam untuk mendesainkan ataupun mencantikkan kita punya website lah. Okay, sejarah pasal CSS ni, CSS dicipta pada 17 Disember 1994. Lepas tu CSS ni dia hasil daripada idea seorang programmer yang bernama Hakon Wyum Lee semasa cadangan dia mengenai cascading HTML style sheet iaitu CSS pada Oktober 1994 dalam konferensi W3C di Chicago. Okey. Pada tahun 1996, secara rasminya CSS telah dikeluarkan. Okey, CSS ni juga turut disokong oleh seorang programmer iaitu Thomas Rudden dari Microsoft. Okey, seterusnya, selepas pengenalan CSS itu, CSS telah pun berkembang dengan pesat lah. Okey, mengenai pengembangan sistem CSS ni, setiap teknologi pasti ada perkembangannya. Sama juga macam CSS. CSS ni dia daripada CSS1 sampailah CSS3. Kita start daripada CSS1 dululah. Untuk CSS1, W3C menetapkan CSS sebagai bahasa pengaturcaraan standard dalam pembuatan web yang bertujuan untuk mengurangkan pembuatan tag. CSS1 ni kelebihannya untuk menyokong dari segi font lah. Dekat font tu sama ada kita boleh edit dia punya ketebalan, dia punya warna, dia punya background dia ataupun text attribute dia, jarak antara setiap baris. Ataupun dia punya position. Contohlah kita buat satu website. Kita letak tajuk besar, contohnya kita letak tajuk besar CSS lah. CSS tu tajuk besar kita untuk website tu. Tapi kita nak mencantikkan dia lagi, kita boleh jadikan dia bold untuk jadikan dia lagi kemas. Lepas tu kita nak position tajuk tu di tengah, kita boleh buat tu lah. Itu saja untuk CSS1. CSS2 dia masih lagi mempunyai elemen seperti CSS1, cuma
Uh, okay, CSS2 ni dia diperluaskan lagi dengan penekanan pada international accessibility and capability, khususnya kepada media lah. Kiranya macam almost semua platform boleh guna CSS ini. Okay, yang paling menariknya di sini ialah CSS3 lah, di mana mostly programmer gunakan sekarang ini. Okay, CSS3 ni lagi menarik sebab dia of course lah sebab versi terbaru. Lepas tu dia boleh buat lagi banyak perkara untuk designingkan kita punya website. Okay, contohnya kita boleh buat animasi dalam website tu ataupun animasi 3D. Lepas tu kita boleh buat multiple background. Kita boleh letak border, radius, drop, shadow, image, kita boleh letak image. Okay, ni semua macam contohlah kita buat button. Okay, button tu je static ke bentuk kotak. Tapi kita nak button tu nampak lagi menarik, so kita buat dia punya hujung tu, kita buat dia round. Okay, itu boleh lah. Itu kelebihan CSS3 untuk sekarang ini. And macam okay, kita boleh buat macam animation. Okay, animation tu bila cursor tu pergi kat button tu, dia akan lagi menyala terang ke ataupun lebih gelap. Okay, sebelum saya ke next session, ada apa-apa lagi nak tanya? Okay, Encik Azoro Azmi, best ke belajar CSS? Bagi saya best lah sebab saya memang suka designing benda. Cik Dania pernah guna ke CSS ni? Cik Adlin Falina, okay pernah. And banyak kali jugalah sebab saya memang suka. Saya kalau bab-bab design ni memang favourite saya lah. Okay, tak tahu. Okay, ada apa-apa lagi soalan boleh letak dekat komen lah. Okay, saya akan baca. Apa benda yang kurang dalam CSS, Encik Isma Danish? Apa benda yang kurang dalam CSS? Maksud kurang tu dari segi apa? Cik Izani, yang paling latest CSS3 ke? Ya betul, CSS3 yang paling latest. Okay, kalau tak ada apa-apa. Okay, untuk soalan Encik Isma Danish tadi, apa benda yang kurang dalam CSS? Bagi saya lah, kadang-kadang ada certain masa bila kita dah buat design tu, tapi bila kita ubah, perubahan tu tak berjalan. Okay, saya ada buat research lah dekat Google. Okay, dia kata sebelum kita refresh balik ataupun kita dah ubah, kita kena clear cache browser dulu. Okay, after kita dah clear, baru CSS punya design tu dia akan refresh ke yang latest punya lah. Okay, Cik Farah Syuhada, so far Cik Daniel prefer CSS berapa? Mestilah CSS 3 sebab lagi banyak feature yang baru. Okay, seterusnya sifat CSS. Okay, CSS ni dia mempunyai dua sifat lah, iaitu internal dengan external. Okay, internal, untuk sifat internal, dia akan memasukkan skrip CSS secara langsung ke dalam laman web. Okay, contohlah file laman web tu dah penuh dengan coding yang ada, and coding-coding CSS tu kita boleh masukkan terus sekali dalam tu. So itu sifat CSS. Okay, untuk external pula, dia akan dipisahkan file CSS tu. Okay, tetapi bila kita buka file untuk laman web tu, kita akan letak satu coding yang akan linkkan dengan CSS yang kita buat, yang kita asingkan tadi. Okay, bagi saya lagi prefer external sebab nanti coding kita nampak lagi kemas lah. Lepas tu lagi senang kita nak cari error ke ataupun kita nak ubah sesuai. So saya lagi prefer kita asingkan file CSS tu daripada kita campurkan dengan file web yang kita buat lah. Okay, kalau korang ada sebarang
pertanyaan, boleh komen lah dekat bawah. Okay, saya akan jawab lah pertanyaan korang. So, okay. So far korang faham ke apa yang saya terangkan pasal CSS ni? Kalau tak faham boleh tanya. Yang saya boleh jawab. Okay, kalau macam nak belajar CSS tu mudah saja. Dia tak adalah complicated. Macam kita nak programkan uh, website application lah, dia tak complicated macam tu. Dia sebab kita boleh bahagikan section dia, sama ada dari segi, contohnya kita buat table. Okay, dalam table tu kita nak dia bentuk macam mana, kita nak dia bentuk kotak ke, kita nak dia lebar sikit ke, kita nak table tu tinggi sikit ke, semua tu kita boleh buat. Ataupun button, size button tu kita nak dia kecil sikit ke, nak besar ke, kita letak size image tu kita nak dia ada transparency sikit ke, macam tu lah. Okay, Cik Izzah Izzani, website apa yang kita boleh refer kalau nak belajar CSS? Okay, website apa? Website yang paling friendly bagi saya adalah W3 School. Cik Isma Danish, bagi Encik Daniel CSS tu susah ke? Tak susah mana. Macam saya kata tadi, dia mudah dipelajari dan mudah difahami. Okay. Cik Adlin Fadlina, dekat mana boleh nak belajar CSS ni? Dekat, of course lah, macam saya cakap tadi, dekat W3 School. Antara website yang paling friendly user lah untuk belajar CSS. Okay, ada apa-apa pertanyaan lagi ke? Okay, kalau tak ada, korang boleh keep update untuk Facebook Live pada masa akan datang. Korang kena stay tune tau, sebab setiap minggu kami akan ada live. So, jika ada yang berminat dengan produk atau training yang ditawarkan dekat syarikat kami, iaitu Amti Solution, Cik Azrina Aidil, Amtis ada buat tak training untuk CSS ni? Mestilah ada. Okay, macam saya cakap tadi, jika ada berminat dengan produk atau training yang ditawarkan di Amti Solution, korang boleh terus call ataupun contact di media sosial Amti Solution. Okay, jangan lupa like dan follow FB kami. Selain daripada FB, kami ada juga Instagram dan website Amti Solution. Okay, jangan lupa join Facebook Live Amti Solution pada Jumaat ini. Okay. Tajuk pada Jumaat ini ialah faedah berenang untuk kesihatan fizikal dan mental. Okay, korang kena up to date lah. Okay, Jumaat ni jangan lupa tengok. Wajib tengok, okay guys. Jangan lupa turn on kan notification untuk apa-apa update. Okay, saya rasa itu saja dari saya. Nama saya Daniel. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.